Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, adik-adik semua, saya akan ceritakan tentang kisah Puteri Gunung Ledang. Istana Melaka diselubungi suasana sedih. Pada hari itu, Permaisuri Melaka telah mangkat. Sultan Mahmud Shah berasa sungguh gundah gulana. Anak baginda, Raja Ahmad turut berduka. Tidak lama selepas itu, pembesar istana menghadap baginda dan mencadangkan supaya baginda berkahwin lagi. Baginda juga dikhabarkan tentang Puteri Gunung Ledang yang terlalu cantik paras rupanya. Baginda bersetuju dengan cadangan itu lalu menitahkan supaya Laksamana Hang Tuah, Tun Mamat, Sang Setia dan beberapa hulu balang ke Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Pagi-pagi lagi rombongan peminangan telah mendaki Gunung Ledang. Setelah beberapa hari berjalan, Laksamana Hang Tuah yang telah berusia itu didapati terlalu penat. Dia dicadangkan supaya berehat sahaja dengan ditemani Sang Setia. Tun Mamat dan hulu balang lain meneruskan perjalanan. Perjalanan Tun Mamat dan hulu balang ke puncak Gunung Ledang semakin sukar. Mereka berhadapan dengan halangan pokok besar dan akar rotan yang berselirat. Mereka juga mengharungi angin kencang dan udara sejuk. Tiba-tiba, Tun Mamat dan hulu balangnya merasai kelainan dengan keadaan hutan di sekeliling mereka. Mereka tidak lagi dikelilingi pokok yang besar atau berselirat, sebaliknya muncul pokok bunga yang berbagai-bagai warna dan rupa. Udaranya juga terasa nyaman dan berbau harum. Kini mereka tidak lagi berada di hutan belantara, sebaliknya di sebuah taman yang terlalu indah. Keadaan semakin aneh apabila mereka terdengar suara merdu nyanyian syair dan gurindam. Suara itu mendayu-dayu di sana-sini. Jangan ditegur dan diendahkan bunyi itu. Di dalam hutan, banyak dugaannya. Kita berdoa sahaja agar dijauhkan daripada sebarang gangguan, kata Tun Mamat kepada hulu balangnya. Tiba-tiba, mereka terdengar suatu suara bergurindam. Datang kemari tidak berjemput, berjalan pula terhinggut-hinggut. Tun Mamat janggut sejemput, tercungap-cungap bernafas semput. Tun Mamat dan hulu balang lain tidak menghiraukan suara itu. Mereka terus mendaki. Tiba-tiba mereka terpandang nun di atas puncak sebuah bukit kecil. Terdapat sebuah balai kecil yang dibina daripada tulang manusia dan bumbungnya daripada rambut. Perjalanan mereka diselubungi kabus. Tiba-tiba, kabus berlalu pergi dan kelihatanlah balai tersebut. Mereka disapa oleh seorang nenek. "Hambalah Nenek Kebayan, penjaga Gunung Ledang," kata Nenek Kebayan. "Apakah hajat tuan hamba kemari?" Tun Mamat menyatakan hajat Sultan Melaka kepada Nenek Kebayan. Nenek Kebayan tersenyum lalu berkata, "Gunung Ledang ada 7 puncak. Tuan Puteri bertakhta di puncak ke-7. Tun Mamat dan hulu balang memandang ke arah puncak gunung. Mereka tergamam. Nenek Kebayan mula bernyanyi dengan suara yang merdu. Di hadapan mahligai puteri, tumbuh pokok nyiur gading, ada serumpun buluh perindu, nama puteri di situlah seru. Tun Mamat mengucapkan terima kasih kepada Nenek Kebayan dan terus beredar. Dari belakang masih kedengaran nyanyian Nenek Kebayan. Tun Mamat menoleh ke belakang dan mendapati Nenek Kebayan sudah tiada. Mereka mendaki 7 puncak gunung dan akhirnya sampai di hadapan pokok nyiur gading. Kemudian, muncul seorang perempuan yang sangat cantik. "Betalah Puteri Gunung Ledang. Apakah hajat tuan hamba ingin berjumpa beta?"
Tun Mamat menyampaikan hajat Sultan Mahmud Shah. Beta terima pinangan baginda, tetapi dengan beberapa syarat. Rombongan Tun Mamat pulang ke istana. Mereka sangat bimbang apabila memikirkan syarat Puteri Gunung Ledang. Mampukah baginda memenuhi kesemua syarat ini, fikir Tun Mamat. Setiba di istana, Tun Mamat segera mengangkat sembah Sultan Mahmud Shah dan menyampaikan syarat Puteri Gunung Ledang. Puteri itu mahukan 1 jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda dan 1 mangkuk darah anak raja. Baginda terus bertitah, perintahkan rakyat untuk mengadakan kesemua syarat Tuan Puteri. Pekarangan Istana Melaka riuh rendah. Sang Setia sibuk mengira hantaran Puteri Gunung Ledang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dulang hati nyamuk. Tun Mamat juga sibuk mengira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dulang hati kuman. Tun Mamat mengira lagi 3 tempayan air mata. 4 tempayan lagi diperlukan. Kita perlukan emas untuk membina jambatan. Adakah emas mencukupi? Tanya Tun Mamat. Hamba sudah perintahkan rakyat jelata untuk menggali emas di kaki Gunung Ledang, terang Sang Setia. Hamba juga sudah kumpulkan 1 gudang buah pinang muda untuk mendapatkan 7 tempayan airnya. Sedang Tun Mamat dan Sang Setia sibuk menyediakan semua barang yang diminta, Raja Ahmad muncul bersama-sama dayang Tun Mamat dan Sang Setia saling berpandangan. Bagaimana hendak dapatkan darah Raja Ahmad? Tanya Tun Mamat. Tun Mamat dan Sang Setia menghadap Sultan Mahmud Shah. Ampun tuanku, semua barang untuk peminangan Puteri Gunung Ledang telah disediakan kecuali 1, darah anak datuanku, kata Tun Mamat. Sultan Mahmud Shah terkejut mendengar syarat itu lantas mendapatkan Raja Ahmad. Tanpa disedari, air mata baginda mula bergenang. Beta tidak akan mengorbankan putera beta, titah Sultan Mahmud Shah. Tiba-tiba, Puteri Gunung Ledang muncul di pintu masuk Balairung Seri. Sultan Mahmud Shah dan semua menteri yang hadir terpegun melihat kecantikan Puteri Gunung Ledang. Ampun tuanku, akhirnya tuanku sedar bahawa tidak semua yang tuanku kehendaki akan tuanku dapat. Patik pasti tuanku akan menjadi raja yang adil dan bijaksana kepada rakyat tuanku selepas ini. Sembah Puteri Gunung Ledang lantas berlalu pergi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya adik-adik. Bye-bye adik-adik semua, jumpa lagi kita di episod akan datang.